是的，耶稣爱我，我知道。 Sungguh benar ya, Yesus mengasihi saya, sayang pada saya tahu. 从小的时候，他们就认识了耶稣基督。 Sejak mereka kecil, mereka sudah mengenal Yesus Kristus. 愿神极其的恩待保守他们。 Kiranya Tuhan terus menyertai, memberkati perjalanan mereka ke depan. 好，我们一起同心祷告。 Baik, mari kita bersama-sama sehati masuk dalam doa. 感谢爱我们的天父上帝， Terima kasih kepada Allah Bapa yang mengasihi kami. 愿你差遣你的独生爱子耶稣基督来到这个世间拯救我们， Karena Engkau rela mengutus anakmu yang terkasih datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami, 赦免我们的罪，拯救了我们。 mengampuni dosa kami dan menyelamatkan kami. 我们今天成为何等样的人，这一切都是因为主你自己的大爱领导我们。 Dan hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya karena kasih yang besar Engkau sudah curahkan kepada kami. 我们也感谢主，你看顾保守我们度过了以上的时日。 Kami bersyukur pada Tuhan Engkau sudah menjaga memimpin kami kehidupan kami selama ini. 我们也感谢你每天都赐给我们 Kami 一切所需 bersyukur 要 ya 的。 Tuhan, setiap hari Engkau juga memberkati, mencukupkan kebutuhan hidup kami. 今天早上我们能够集合在这个地方，我们要敬拜你，歌颂你。 Pagi ini kami di tempat ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau. 我们也要听你的话语。 Kami juga mau mendengarkan firman-Mu. 求你帮助你两位仆人同感一灵，把主你的道来传开， Ya Tuhan, tolong kedua hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran-Mu, 使听的能够有所得着。 sehingga kami yang mendengar kami boleh dikuatkan. 把一些时间交托， Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. 祷告奉主耶稣基督的名求， Berdoa demi nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 大家早上平安。 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 首先感谢上帝的带领，给我有机会在这个地方一同来敬拜上帝。 Sebelumnya saya mengucapkan akan syukur pimpinan Tuhan, saya ada kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. 也谢谢本堂的牧师传道执事们，也邀请我，给我机会在这里讲道。 Dan juga terima kasih kepada gembala hamba Tuhan juga majelis tempat ini yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. 也许这是我第一次在这边讲道。 Dan mungkin ini yang pertama kali saya di sini. 我的印尼文是 Jonathan Tanujaya 呀。 Dan nama Indonesia ada Jonathan Tanuwijaya. 我是姓陈李和， Dan 名 Chen 李 Li 和， He. Margatan Setan 在， Haha. 但是不是 Iblis。好，今天你们给我的主题是用英文的。 Make mankind rejoice because Son of God incarnate。 Saudara, hari ini sudah berikan saya tema dalam bahasa Inggris. 什么意思啊？ Apa artinya itu? 你们问你们的牧师。 Saudara tanya kepada pendeta saudara. 如果是我把它翻译，简单的翻译就是因上帝的儿子道成肉身呢，使人类呢得着喜乐。 Kalau saya terjemahkan dengan sederhana, oleh karena kelahiran daripada anak tunggal Allah itu ke dalam dunia ini, maka membuat umat manusia memperoleh sukacita. 我们一起看约翰福音第16章，我要读第13与第14节。 Mari kita bersama baca Injil Yohanes pasal 16, saya akan bacakan ayat 13 dan 14. 约翰福音第16章第13、14节，只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。第14节，他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们。 Injil Yohanes pasal 16 ayat ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. 我们人类活在这个两极之间。 Saudara kita, umat manusia hidup dalam dua bagian ini. 一方面呢，我们要有理想的生活，但是另一方面呢，我们活在一个很现实的一个时代里面。 Satu sisi kita mau hidup dalam satu kehidupan yang ideal, tetapi dan sisi maka kita hidup dalam keadaan yang begitu real, yang begitu nyata. 我们想活在一个很
安稳那个的环境的里面，生活的一帆风顺。 Kita kepengen hidup dalam keadaan yang tenang, kehidupan kita semua serba lancar. 没有痛苦，没有疾病呢，永远健康，长生不老。 Tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, dan selamanya sehat, dan kita selamanya tidak menjadi tua. 但是实际上呢， Tetapi kenyataannya, 我们的理想呢，常常被我们所面临的一切呢，被破坏了。 maka idealisme kita seringkali apa yang kita hadapi, kenyataan itu menjadi rusak. 记得正如所罗门王曾经这样说。 Maka seperti Raja Salomo dia pernah berkata demikian. 虚空的虚空，凡事都是虚空。 Maka sia-sialah segala sesuatu itu adalah sia-sia. 看也看不饱，听也听不饱啊。 Kita melihat tetapi itu adalah sia-sia. Kita mendengar itu juga adalah sia-sia. 人活在这日光之下，都是虚空，都是捕风的。 Maka manusia hidup di bawah terik matahari itu semua adalah sia-sia. Seperti kita menjaring angin 这 demikian. 句话是有一位很有权柄的王所讲的。 Dan kalimat ini diucapkan seorang raja yang begitu berkuasa sekali. 所以呢，从这里我们看到，人类其实最少有3种最基本的这需要。 Maka dari sini kita melihat umat manusia itu minimal mereka punya 3 kebutuhan basic. 这3种的需要，最主要的就是人就是得到了，他觉得能够满足他心灵上的这个平安的 Yang 这喜乐。 pertama adalah bahwa manusia sudah memperoleh, maka dia bisa mendapatkan satu damai, satu sukacita, ketenangan di dalam hatinya. 第一就是物质上的需要。 Yang pertama adalah kebutuhan materi. 我们知道我们需要衣食住行， Kita tahu bahwa kita perlu pangan, kita perlu sandang. sandang pangan dan papan dan Ya. jalan-jalan， gitu ya，行。我们要穿得好，要漂亮一点啦，吃得好，有豪华的一些的洋房等等。 Dan kita mau pakainya jauh lebih baik, kita punya rumah yang lebih nyaman, lebih mewah. 目的的就是要满足我们人的这个心灵需要， Maka tujuan adalah kita memuaskan kebutuhan isi hati kita. 这是很理想的。 Ini adalah sangat ideal. 但是实际上呢， Tetapi kenyataannya, 是否人拥有了这一切呢，都能够满足他的心吗？ apakah setelah manusia memperoleh semua ini, apakah bisa memuaskan hatinya? 今天我看呢，最孤单的人不是穷人，乃是有钱人呐。 Dan hari ini kita melihat bahwa orang yang paling kesepian itu bukanlah orang yang paling miskin, tetapi justru orang yang paling kaya. 最近因为我负责这个布利家的团契啊， Dan belakang ini saya melayani di Komisi Kaleb di GKY Puri. 我常常去探访那些老人家， Saya seringkali membesuk senior-senior. 房子很大， Rumahnya mewah, besar. 但是他们跟我说他们很孤单呐。 Tapi mereka berkata pada saya mereka sangat kesepian. 孩子孙子不在旁边， Anak-anaknya, cucu mereka tidak di samping mereka. 有钱 Kaya, 但是很孤单 tetapi sangat kesepian. 物质上也不能满足他的心灵。 Bahwa materi itu tidak bisa memuaskan isi hati mereka. 我看了这个病痛呢，最常使那个有钱人呢最痛苦的。 Dan saudara, sakit penyakit seringkali membuat orang-orang kaya itu begitu tersakiti, 为什么呢？ menderita. 因为他们有钱嘛， Mengapa? Karena mereka kaya. 是不是？所以呢，他们尽量吃很多的维他命啦、药啦，来保持他们的健康身体。 Maka mereka berupaya minum obat-obatan vitamin bagaimana menjaga kesehatan tubuh mereka. 我们看呢，原来虽然有钱，但是呢，也不能满足他们心灵上的需要。 Dan kita melihat sekalipun mereka kaya, tetapi tidak bisa memuaskan isi hati mereka. 更糟糕的， Dan yang lebih gawat lagi, 有钱人是最怕死的， orang yang kaya itu yang paling takut mati. 是不是？ Betul kan? 穷人死就死了，没问题了。 Orang yang miskin itu mati ya sudahlah. 所以我们看到这个物质上的需要，也不一定能够满足人心灵的需要。 Maka kita melihat bahwa kebutuhan daripada materi itu belum tentu bisa memuaskan isi hati manusia. 我不是说我们一定要成为穷人，不是 Saya 这个 bukan 意思。 mengatakan lalu kita biarlah menjadi miskin. 但是这物质上的需要不是我们人类所追求的目的。 Tetapi bahwa kebutuhan materi itu bukan tujuan yang kita cari, kita tuntut dalam kehidupan kita. 所以第二种的需要就是人际上的需要。 Maka kebutuhan kedua itu adalah satu relasi dengan sesama. 若是你能够活到100岁、100多岁也好， Kalau saudara bisa usia 100 tahun bahkan lebih,
刚才我讲了，若是我们没有亲朋戚友在我们的旁边，这些是很苦的。 Dan kalau tidak ada family, tidak ada saudara samping kita, itu ada sesuatu yang sangat menyakitkan. 当然，这个是很可悲的一件 Dan 事情，是 itu 不是？ adalah satu hal yang sangat tragis kan. 我曾经到一个老人院那边去拜访老人家。 Dan saya pernah mengunjungi satu panti jompo, mengunjungi seorang tua. 这老人家原来他的家里很富有啊。 Dan senior rupanya keluarganya ini sangat kaya sekali. 他跟我说，他有8个儿女， Dia bilang dia punya 8 putra putri, 10多个孙子。 belasan cucu. 但是我问他为什么不要跟他们住在一起？ Saya tanya mereka, mengapa kamu gak tinggal bersama dengan mereka saja? 他差不多要流着眼泪，他跟我说：“他说我宁愿住在这里。 Dia hampir mencucurkan air mata lalu dia berkata kepada saya lebih rela untuk tinggal di sini. 虽然地方很简单， Sekalipun tempatnya itu sangat sederhana, 虽然吃的也很简单， sekalipun makanannya juga sangat sederhana. 但是我觉得我这里有很多朋友啊。 Tapi saya merasakan di sini saya punya banyak teman-teman. 我在这里能够心灵得到满足啊。 Di sini hati saya merasa bisa dipuaskan. 我没有意思说你们老人家回去你们去那个老人院不是这个意思。 Saya tidak punya maksud sudah nanti pulang lalu minta tinggal di panti jompo, bukan maksudnya begitu. 若是你们要不是我的事了啦，你们的事。 Kalau saudara mau itu urusan saudara ya, bukan urusan saya. 所以我们看到呢，人真的活在世上也是很孤单的。 Maka kita melihat manusia itu ketika hidup dalam dunia ini kadangkala bisa merasa begitu kesepian. 一切都有了 Segala sesuatu dia punya. 儿女、孙子们、媳妇、女婿们都有了，但是 Anak 不能满足 cucu, 心灵上的需要。 mantu dan semua mereka punya, tapi tidak bisa memuaskan hati mereka. 所以人类就开始寻求第3种的需要， Maka umat manusia mereka mulai mencari kebutuhan yang ketiga, 就是宗教的需要。 yaitu kebutuhan agama. 人类知道自己很软弱 Manusia menyadari bahwa kehidupan begitu rapuh dan lemah. 家家有本难念的经 Maka setiap keluarga punya kitab yang susah untuk dibaca. 一切所拥有的、得到的，不能永久在他们的旁边满足他 Maka 们。 segala sesuatu yang mereka miliki, mereka peroleh tidak bisa bertahan selamanya pada diri mereka. 特别是往往人比人呢，真的气死人呐、 Khususnya ketika manusia kita bandingkan dengan orang lain itu membuat kita menjadi marah dan emosi. 人这里面的心灵呢，其实必须要追求那永恒不变的上帝来满足人性啊。 Maka isi hati manusia yang paling dalam itu harusnya dia mencari Tuhan yang untuk memuaskan isi hatinya. 你们刚才我所讲的这一切呢，都是暂时的， Yang saya katakan tadi itu semua hanya bersifat sementara 儿 saja. 女们也是暂时在我们旁边， Anak-anak kita juga sementara saja ada di 我们的 samping 产 kita. 业也是暂时的。 Harta kekayaan kita juga sementara saja. 所以人的生命必须要透过那创造生命的上帝，那永恒的上帝呢，来满足我们人性。 Maka umat manusia mereka perlu akan Tuhan pencipta manusia itu memuaskan isi hati 这才是 manusia. 真正的喜乐。 Maka itu baru sukacita yang sejati. 我常常说，耶稣降生来到这个世间，没有带几百吨的这个金银财宝给 Dan saya 世人， mengatakan bahwa Yesus lahir ke dalam dunia itu dia tidak membawa ratusan ton emas dan harta kekayaan untuk kepada umat manusia. 耶稣也没有带着或者创造一些长生不老的药给我们人生活的几百岁。 Dan Yesus juga bukan datang lalu menciptakan obat yang bisa hidup selamanya sehingga umat manusia bisa hidup ratusan tahun. 因为上帝知道人最需要的就是耶稣的爱，不是那一些。 Dan karena Tuhan Yesus tahu bahwa yang umat manusia paling butuhkan adalah kasih Yesus, bukan semua itu. 上帝知道人的罪使人不能得到平安与喜乐。 Dan Tuhan tahu bahwa umat manusia karena dosanya maka membuat manusia tidak bisa memperoleh 所以 sukacita. 人如何明白这个道理呢？ Maka bagaimana manusia bisa mengerti kebenaran ini? 圣经告诉我们，就是要透过圣灵的启示，帮助我们明白上帝的真理。 Dan Alkitab mengatakan melalui wahyu daripada Roh Kudus menolong kita bisa mengerti kebenaran firman 因为 Tuhan. 这个灵是真理的灵。 Karena roh itu adalah roh kebenaran. 那么，请问真理的灵来到这个世界上的目的是什么呢？ Dan permisalannya bahwa roh kebenaran itu dia datang ke dalam dunia ini tujuannya adalah untuk apa? 若是我们看第16章第1到第11节呢，那一段的经文谈到圣灵印证基督耶稣的工作。
Dan kalau kita perhatikan Yohanes pasal 16 ayat pertama sampai 11 di sana dikatakan bahwa Roh Kudus datang itu adalah memeteraikan karya pekerjaan pada Yesus Kristus. 然后最后才谈到圣灵真正的工作。 Lalu selanjutnya baru bicara kembali pekerjaan yang sesungguhnya daripada Roh Kudus. 若是12节到告诉我们， Ayat 12 berkata, 我还有这些事要告诉你们，但你们现在担当不了。 masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. 有些解经家说明，就是说耶稣明白当时的门徒对耶稣的认识呢还很浅。 Ada penafsir Alkitab mengatakan bahwa pada waktu Yesus mengerti bahwa pengenalan pada murid terhadap Yesus adalah begitu dangkal. 特别是对这个等待弥赛亚的来临也不够明白。 Khususnya terhadap perkara bahwa kedatangan Mesias lagi itu mereka tidak terlalu mengerti. 就是要等到圣灵来的时候呢，就是能够使他们明白耶稣所讲的一切话。 Yaitu harus tunggu sampai ketika Roh Kudus turun itu maka mereka baru mengerti semua yang diucapkan oleh Yesus Kristus. 所以有人说呢，这个真理的灵这是圣灵的称号来的。 Maka dikatakan bahwa Roh kebenaran itu adalah satu istilah pada Roh Kudus. 所以今天我们看第13节上半节告诉我们， Maka hari ini kita melihat ayat 13 bagian A berkata kepada kita 就是我们要明白真理，圣灵来就是让我们要明白真理，就是进入那个真理。 Roh Kudus datang adalah supaya kita bisa mengerti kebenaran itu, kita mengalami kebenaran itu. 什么意思呢？ Apa artinya? 这里告诉我们，就是引导我们明白一切的真理 Dikatakan dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran itu. 的目的，就是使人不要迷惑迷路。 Tujuannya adalah supaya manusia itu tidak tersesat, tidak salah jalan. 圣灵不单指示我们明白道理和真理 Dan Alkitab bukan hanya memberikan kita petunjuk supaya kita mengerti akan kebenaran. 他来就是要与我们同在， Dia datang adalah untuk beserta dengan kita. 每天都帮助我们过我们人生的生活。 Dan setiap hari menolong kita untuk melewati kehidupan kita setiap hari. 有人说圣灵好引导我们，好像一个指南针一样。 Dan ada orang mengatakan bahwa Roh Kudus menuntun kita seperti satu kompas demikian. 它的作用就是呢，要给我们有正确的方向与目的。 Dan fungsinya supaya kita punya arah dan tujuan yang tepat dan benar. 也许我们不知道前面的道路是如何， Dan mungkin kita tidak tahu jalan kita di depan itu bagaimana. 但是我们都是相信这个指南针能够带领，或者一定会帮助我们到达那个目的，所以我们就跟随着指南针的 Dan kalau 方 kita 向。 kompas itu kita percaya bisa menuntun kita, mengarahkan kita kepada tujuan itu, lalu kita terus berjalan mengarah kepada arah itu. 所以人活着呢，不是要的目的呢，不是单单看今天而已， Maka manusia hidup itu tujuannya bukan hanya melihat hari ini saja, 而是我们要看将来。 tetapi kita melihat hari esok ke depan. 这就是圣灵的工作，要帮助我们如何来开始明白，靠着圣灵的带领来面对前面的生活。 Itulah pekerjaan Roh Kudus supaya kita mulai mengerti bersama Roh Kudus kita bisa mengarah kepada jalan kita di depan. 而且我们明白前面的道路是如何， Dan kita mengerti jalan kita di depan itu jalan yang bagaimana. 我们才能够得到心中的喜乐。 Maka kita baru bisa memperoleh sukacita di dalam hati kita. 然后呢，第二方面我们看呢，不单单明白真理 Dan，yang 我们也 kedua， 要信靠这个真理。 Kita melihat kita bukan hanya mengerti kebenaran, kita juga mau percaya dan bersandar kepada kebenaran itu. 圣经告诉我们，因为他不是凭着自己说的，乃是把他所听见的都说出来。 Alkitab mengatakan sebab ia tidak akan berkata-kata darinya dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya. 这里也告诉我们，并要把将来的事要告诉你。 Juga dikatakan itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 我们要很小心关于这一段的经文。 Dan kita harus hati-hati mengenai ayat ini. 关于将来的事呢，这不是指天堂和地的事情。 Hal-hal yang akan datang itu bukan menunjukkan perkara surga dan neraka. 神学家呢，有一些解经家认为呢，以后的事就是圣灵要帮助我们当时的使徒们呢，如何传福音，以建立这个教会。 Teolog dan penafsir Alkitab itu mengatakan itu adalah memberikan petunjuk kepada para murid pada zaman itu bagaimana mengabarkan Injil, bagaimana membangun gereja Tuhan. 对于先进来说呢，圣灵帮助我们每位明白这个圣经的道理。 Dan bagi hari ini kita adalah bagaimana kita bisa mengerti kebenaran pada Alkitab. 所以我们要很小心，圣灵不可能或者不会
另外再说另外一个真理。 Dan kita harus hati-hati bahwa Roh Kudus tidak mungkin akan menyatakan satu kebenaran yang lain. 若是一个人曾经说，他说他被圣灵充满，然后他所讲的、他所做的不合乎圣经的真理，这不是圣灵的工作。 Dan kalau seorang mengatakan bahwa dia penuh Roh Kudus, tetapi apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan tidak seturut dengan kebenaran, maka itu dia bukan dipenuhi Roh Kudus. 圣灵本身也说，他不是凭着自己说的。 Dan Roh Kudus sendiri juga dia mengatakan bahwa dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, 何况我们呢？ apalagi kita. 所以呢，圣灵呢，一个人被圣灵充满了，一定不会离开上帝的话语。 Maka seorang yang dipenuhi Roh Kudus dia pasti tidak akan meninggalkan firman Tuhan. 上帝的话语能够满足人心， Firman Tuhan bisa memuaskan hati manusia. 上帝的真理能够引导我们人前面的道路。 Kebenaran Tuhan akan bisa menuntun kita perjalanan kita di depan. 很多人明白真理， Banyak orang mereka mengerti kebenaran, 但是不肯信靠这个真理。 tetapi mereka tidak mau percaya dan bersandar kepada kebenaran itu. 曾经有一位老人家这样的问我， Pernah seorang senior dia demikian bertanya pada saya, 他说：“牧师啊， Musa, 圣经说我们要爱仇敌，哪里可能？” mengatakan bahwa kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Apakah itu mungkin? 我说：“可能不可能？这是真理来的， Saya mengatakan mungkin atau tidak mungkin. Itu adalah satu kebenaran. 是不是？ Betul 这是 kan? 真理来的。 Itu kebenaran. 但是我说，请问，那位姐妹，我说， Saya tanya kepada ibu itu, 若是你不能原谅那个人， kalau kamu tidak bisa mengampuni orang itu, 这是你的事情了， itu adalah urusan kamu, 不是真理的错。 bukan kesalahan daripada kebenaran. 那么请问， Permisi tanya, 你一直恨那个人， kalau kau terus-menerus benci kepada orang itu, 你有平安有喜乐吗？ apakah kamu ada damai, ada sukacita? 他就安安静静的思想 Dia diam-diam, dia pikirkan, renungkan. 啊。所以呢，圣经的话是真理来的。 Maka firman Tuhan Alkitab itu adalah kebenaran. 很多人读圣经， Banyak orang membaca Alkitab, 明白圣经， mengerti Alkitab, 但是是否是我们信靠圣经的话 akan 语呢？ tetapi dia percaya dan besar pada firman Tuhan itu. 如果是我们信靠呢，我们就一定要实行他的话 Kalau 语。 kita percaya, kita berfirman, lalu kita harus menjalankan firman-Nya. 这是对我们基督徒是一个很大的问题来的。 Dan itu bagi kita seorang Kristen adalah satu problem yang sangat besar. 啊，第三点呢， Poin yang ketiga, 圣灵来呢，主要的目的就是荣耀基督啊， Roh Kudus datang tujuan utamanya itu adalah memuliakan Kristus. 这是最重要的一个目的。 Dan ini adalah tujuan yang paling penting. 圣父荣耀基督在天上， Bahkan lebih daripada memuliakan Kristus di surga. Allah Bapa memuliakan Kristus di sorga，圣灵荣耀基督在地上。 Maka Roh Kudus memuliakan Kristus di dunia ini. 所以圣灵来呢，不是要再建立自己的国度或者新的国度， Roh Kudus datang itu bukan untuk membangun kerajaan sendiri atau membangun suatu kerajaan yang baru, 乃是要稳定耶稣所建立的国度。 tetapi untuk mengkokohkan satu kerajaan dibangun oleh Kristus. 同样的，圣灵在每个教会里面呢，同样的一个方向，就是要建立耶稣基督的国。 Sama juga bahwa Roh Kudus sama gereja Tuhan bersama-sama membangun kerajaan Allah di dalam dunia 所 ini. 以教会不可以传离开圣经的真理， Maka gereja tidak boleh mengabarkan kebenaran yang meninggalkan Alkitab. 主要的目的就是我们的荣耀基督，荣耀。 Tujuannya utama adalah kita mau memuliakan Kristus. 我们知道，在旧约的时代呢，圣灵单单落在一些被所拣选的人， Dan kita tahu bahwa pada zaman dahulu itu Alkitab Perjanjian Lama itu Roh Kudus hanya memenuhi pada sekelompok orang-orang yang terpilih, 无论是君王啊、先知或者祭司等等， baik raja, baik imam maupun juga nabi dan sebagainya. 所以他们这些才明白真理。 Maka mereka lah yang baru 但 mengerti 是现在 kebenaran. 呢，在恩典时代， Tetapi sekarang pada zaman anugerah 我们每位相信耶稣基督、相信上帝的人都被圣灵充满。 dan setiap kita yang percaya dan bersama Kristus kita dipenuhi Roh Kudus. 所以呢，我们应该呢要怎么结出圣灵的果子？ Maka seharusnya kita menghasilkan buah-buah roh. 其中这就是喜乐。 Salah satunya itu adalah sukacita. 我们的喜乐不是从外面带进来的， Sukacita itu bukan kita bawa dari luar 乃 masuk 是 ke 圣 dalam, 灵在我们的心中里面所发出来的这个喜乐。 tetapi Roh Kudus yang dalam hati kita yang muncul keluar.
我们不要想好像被圣灵充满的人会说方言等等。 Janganlah kita berpikir orang Roh Kudus itu bisa bahasa roh dan sebagainya. 呀，可以的，但是最主要的目的就是什么？圣灵所结的果子一 Ya 定要 memang 活 bisa 出来， bahwa buah di Roh Kudus itu harus kita hidupkan, 就是喜乐，其中就是喜乐。 yaitu sukacita. 我刚才说了，我们的喜乐不是从外面带过来的， Tadi saya sudah katakan sukacita itu kita, bukan kita bawa dari luar. 为什么呢？ Mengapa? 第一， Pertama, 上帝的话语使我们得到喜乐。 dan firman Tuhan membuat kita memperoleh sukacita. 我们认识了那个喜乐的源头， Bahwa kita sudah mengenal sumber sukacita itu, 那就是圣灵带领我们明白进入那个真理， yaitu Roh Kudus memimpin kita mengerti dan masuk ke dalam 就是 kebenaran itu. 我们已经得到了耶稣基督，得到了属灵的那个喜乐。 Yaitu kita sudah memperoleh Yesus Kristus memperoleh Roh Kudus sukacita itu. 今天耶稣降世为人， Dan hari ini Yesus Kristus sudah lahir 他 menjadi 来到这 manusia. 个世间， Dia datang ke tengah-tengah dunia. 他知道人心的需要， Dia tahu kebutuhan isi hati 他知道 manusia. 你和我的需要。 Dia tahu kebutuhan daripada saudara dan saya. 今天我们要明白上帝的话语。 Maka hari ini kita harus mengerti firman Tuhan. 第二方面呢， Bagian kedua, 除了明白我们要信靠圣灵的带领， selain kita mengerti, kita harus percaya dan besar kepada pimpinan Roh Kudus. 在苦难中，上帝会能够帮助我们； Di tengah-tengah penderitaan, Tuhan akan menolong kita. 在忧伤中呢，圣灵会安慰我 Di 们； tengah-tengah kesedihan, kedukaan, Roh Kudus akan menghibur kita. 在我们的软弱当中呢，我们看圣灵也会刚强我们； Di tengah-tengah kelemahan kita, kita melihat bagaimana Roh Kudus akan menguatkan kita. 在绝望中呢，也他为我们开一条道路。 Di tengah-tengah keputusasaan, kita melihat bagaimana Dia membuka satu jalan bagi kita. 圣灵是我们随时的帮助， Roh Kudus adalah penolong setiap saat bagi 所以呢， kita. 我们的喜乐是因为我们能够完全信靠圣灵带领。 Oleh sebab itu ada sukacita dalam hati kita karena kita sepenuhnya kita percaya bersandar kepada pimpinan Roh 第 Kudus. 三个喜乐就是因为我们荣耀基督是我们的喜乐， Sukacita ketiga karena kita memuliakan Kristus itu adalah sukacita kita. 我们生命最终的目的就是要荣耀基督。 Bahwa kita lahir, kita hidup, tujuan yang utama kita adalah memuliakan Kristus. 若是圣灵荣耀基督，为何我们不能荣耀基督 Kalau 呢？ Roh Kudus memuliakan Kristus, mengapa kita tidak bisa memuliakan 今天 Kristus? 很多人都荣耀自己， Dan hari ini ada banyak orang mereka memuliakan dirinya sendiri. 自夸自己， Mereka menyombongkan diri. 他以为他自己能够做一 Dia 些， mengira dia sendiri bisa melakukan itu dan ini. 所以主要的目的，他所做出来的，他的这个成功都是荣耀自己。 Maka tujuan utamanya apa yang dilakukan, keberhasilan adalah untuk memuliakan diri. 但是若是我们明白一切，我们所有的都是从上帝而来的， Tetapi kalau kita mengerti segala sesuatu yang kita miliki itu adalah datangnya dari 或 Tuhan. 多或少， Baik banyak maupun sedikit. 我们都能够感恩，是不是？ Kita tetap bisa mengucap syukur kan? 当我们感恩的时候，就是从心灵里面发出一个的喜乐。 Dan waktu kita mengucap syukur, maka dalam hati kita muncul satu sukacita. 再过几个礼拜，我们都要纪念耶稣的降生啊！ Berapa minggu lagi kita akan memperingati hari lahiran Yesus Kristus. 在旧约时代呢，以色列人就是在等待弥赛亚的来 Pada 临。 Alkitab yang lama, sekelompok orang mereka menantikan datangnya Mesias kembali. 但是我们今天呢，不是等待耶稣基督在降生啦， Hari ini kita bukan menunggu Yesus Kristus lahir, 就是要等耶稣基督的第二次的再来。 tetapi kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. 请问我们的心情如何？ Permisi tanya bagaimana dengan suasana hati kita? 我们还有什么苦难拦阻我们的这个喜乐？ Masih adakah kesusahan penderitaan apa yang menghalangi sukacita kita? 若是我们有喜乐的心，我们当然很想耶稣快快的再来。 Kalau 是不是 kita punya satu hati yang penuh sukacita, tentu saja kita berharap Yesus Kristus datang kembali kan? 因为我们知道我们所爱的那个耶稣所爱我们的这个耶稣基督呢， Karena kita tahu Yesus yang begitu mengasihi kita 我 ini. 们也很爱他， Kita juga begitu mengasihi dia. 我们当然很盼望他快快来，是不是 Tentu？saja kita mengharapkan dia segera datang kembali kan? 好像我们要等待我们最好的朋友所爱的人来看我们， Sama seperti kita harapkan sahabat terbaik kita, orang kita kasih datang membesuk kita. 当然我们很愿意他快快的来 Dan 找 kita 我们， begitu rindu dia datang cepat datang. 因为我们很高兴的要迎接他。 Karena kita dengan sukacita mau senang sekali menyambut dia. 今天我们在庆祝圣诞、纪念耶稣的降生，我们可以做一些的这个什么
这个节目。 Dan hari kita memperingati kelahiran Yesus Kristus, kita bisa mengadakan berbagai acara. 我们有好像交换礼物， Dan kita seperti misal ada tukar kado, 最主要的不是那一些。 yang paling utama itu bukan itu. 我们明白耶稣基督来是为了你，为了我吗？ Kita mengerti bahwa Yesus Kristus datang itu adalah untuk saudara dan saya. 是否我们已经得到了耶稣基督？ Apakah kita sudah memperoleh menerima Yesus Kristus? 因为耶稣基督是喜乐的源头， Karena Yesus Kristus adalah sumber sukacita 不是那些其他的礼物， dan bukan kado-kado yang lain, 不是我们的产业。 bukan harta warisan kita. 愿神帮助我们， Dan kiranya Tuhan tolong kita. 上帝祝福你们。 Tuhan berkati saudara 我们一 sekalian. 起祷告。 Mari kita bersama-sama berdoa. 请 Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Di tengah-tengah kami menanti kedatangan Engkau, menyambut Engkau lahir kembali. Biarlah Tuhan kami boleh mengintrospeksi diri kehidupan kami. Apakah Tuhan sungguh-sungguh ada sukacita di dalam hati kami? Apakah kami sudah menjadikan materi sesuatu yang mengisi isi hati kami sehingga tidak ada ruang Yesus dalam hati kami? Kalau demikian Tuhan, kami pagi ini mau bertobat dalam hati kami. Kami mau sungguh-sungguh menang Yesus hadir di dalam hati kami. Karena kami tahu Engkau adalah sumber sukacita kami. Engkau adalah sumber harapan kami. Engkau adalah Tuhan Roh Kudus yang memberikan tujuan arah dalam kehidupan kami. Pagi ini sekali lagi kami sudah dengar firman Tuhan. Kami mau undang Yesus sungguh-sungguh lahir dalam hati kami, menjadi Tuhan yang Raja, menjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pakai hamba-Mu menyampaikan kebenaran kepada kami. Kami sudah dengar, kami terima, kami mau taat dan kami mau turut. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 阿门，谢谢。